bertambah lagi melalui hari yang ke-10 ataupun penggal penggal yang ke awal itu. Jadi kita pada awal lagi lah. Dan di dalam risalah ini yang pertama ni ditunjukkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana terjemahannya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah mewajibkan kepadamu puasa padanya. Pada bulan ini pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan pula diikat. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak memperolehi kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Jadi dalam hadis ini Nabi bersabda kepada para sahabatnya di awal bulan Ramadan. Nabi telah menekankan kepada para sahabat bahawa betapa istimewanya bulan Ramadan ini berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kalau anda nak recap semula, dalam hadis ini Nabi telah menyebutkan bahawa Allah wajibkan kita berpuasa. Bulan yang lain kita tidak diwajibkan. Yang kedua, pada bulan itu pintu-pintu syurga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup. Selain pada itu syaitan pun diikat. Dan juga pada bulan ini terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana kita tahu malam Lailatul Qadar, dan manakala kita beramal pada malam tersebut, kita akan mendapat pahala ganjaran sebagaimana kita beramal selama 1000 bulan, kurang 63 tahun. Jadi ini menunjukkan jelas betapa istimewanya bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian dalam risalah ini dikeluarkan persoalan kepada kita semua. Bagaimana kita sebagai umat Islam, bagaimana kita sebagai hamba Allah SWT memberi respon ataupun memberi maklum balas terhadap tunaian Allah SWT ini. Allah telah mengalokasikan satu bulan kepada kita, bulan yang terlalu istimewa dalam setahun itu. Dan bagaimana kita ini meraihkan bulan tersebut ataupun memberikan layanan kepada bulan tersebut. Itu persoalan yang kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini. Dan walaupun kita telah memasuki Ramadan, saya rasa masih lagi tidak terlambat kalau kita hendak meletakkan persiapan untuk baki Ramadan yang ada lagi pada akan datang, 24 hari yang ada ni. Okey, baiklah, bila kita bercakap tentang suatu perkara yang istimewa ataupun kita nak menyebut sesuatu perkara yang satu bulan yang sangat mempunyai barakah ni, jadi kita haruslah mempunyai persiapan yang sebaiknya lah. Dan anda berdasarkan apa yang beberapa kuliah yang anda attend sebelum ni berkaitan dengan Ramadan, kita hendaklah memiliki persediaan yang sebaiknya untuk memasuki bulan Ramadan ni. Okey, sebagaimana kita setiap tahun kalau kita berada di tempat kerja kita ataupun kita berada di mana saja, kita biasanya akan meletakkan sasaran ataupun target kita. Sepatutnya sebelum kita masuki Ramadan, kita telah meletakkan satu KPI setting kepada diri kita, apa yang kita nak capai di bulan Ramadan ini. Mungkin tahun ni aku nak khatam Al-Quran sekali. Mungkin tak nak tinggalkan 20 rakaat solat tarawih. Dan semua ini kita kena letakkan dia sebagai satu tanda aras kita pada tiap tahun, supaya pada tahun yang berikutnya kita boleh challenge lagi yang itu, supaya kita tingkatkan lagi amal kita. Jika kita masuk bulan Ramadan ini tanpa sebarang sasaran ataupun objektif, sudah tentunya kita berada dalam keadaan keawamangan ataupun kita dibawa arus macam itu saja. Itu penting kita meletakkan KPI setting kita lah. Even kita kat tempat kerja itu pun, awal tahun kita akan buat KPI setting. Kita akan bersiap dengan kita punya work plan, budget kita for the next year. Maknanya menunjukkan bagaimana kita nak betul-betul bersedia sebelum menghadapi masa yang sebenar tu lah. Kemudian yang keduanya, kita mesti dah ada perancangan yang rapi. Bagaimana kita nak mencapai apa yang kita targetkan itu, apa yang telah kita setkan KPI itu. Sebagai contoh lah, yang pertama, katakanlah kita nak khatam Al-Quran sebanyak sekali dalam Ramadan ini. Kalau kita kira secara kasarnya 600 muka surat, kita bahagikan dengan 30 hari. So sehari kita hendaklah baca lebih kurang dalam 20 muka surat. So kalau kita rasa macam banyak lagi, kita bahagikan dengan 5 kali solat fardu. Selepas solat fardu kita hanya perlu baca 4 muka surat saja. Dan insya-Allah selepas habisnya Ramadan, kita sama-sama kita khatam Al-Quran. Sebab itu kita kena adanya perancangan strategi kita sendiri untuk bagaimana kita mencapai KPI yang telah kita tetapkan tersebut. Dia termasuk juga tak semestinya kepada persediaan dari segi amal macam tu. Dari segi tubuh badan kita, kesihatan diri kita pun harus kita titik beratkan. Kita hendaklah macam bersedia lah dari segi mental dan fizikal. Dari segi fizikal
kita jaga makan kita tu. Sebulan ni aku kena pastikan diri aku sihat. Ataupun hari ni aku nak khusyuk malam ni solat. So kita akan makan benda yang sepatutnya lah. Elakkan makan benda yang terlalu pedas ke, tak bagi kita selesa untuk solat. So segala strategi tu diperlukan untuk kita memastikan diri kita menggunakan sebaiknya peluang berada di bulan Ramadan, insyaAllah. Kemudian yang ketiga, kita pula ada muhasabah ataupun penilaian semula. Setiap kali kita selesai Ramadan sehari tu, sama ada sebelum berakhirnya Ramadan itu di penghujung asar ataupun malam sebelum kita tidur, kita hendaklah muhasabah. Kita tanya diri kita balik, pagi tadi apa yang aku nampak kan? Berbanyak banyak surat aku dah baca dalam Al-Quran. Kemudian dah berapa ribu patah perkataan lama yang aku sebut hari ini. Mungkin esok aku nak kurangkan dalam 200 perkataan kot, macam tu. So kita kena sentiasa improve diri kita supaya di akhirnya Ramadan ini kita mendapat momentum yang semakin meningkat. Bukanlah kita semakin menurun sebagaimana kita punya kebiasaan kebanyakan orang buat macam tu. So kita kena hari demi hari cabar diri kita supaya hari esok aku nak lebih baik daripada hari ini. So itu pentingnya kena ada muhasabah dan juga penilaian diri bagaimana kualiti ataupun prestasi puasa kita pada hari-hari yang tersebut. Kemudian dalam risalah juga diceritakan beberapa amal yang dianjurkan untuk kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Yang pertamanya, kita digalakkan untuk membanyakkan zikir. Kita janganlah terlalu menutup kita punya makna zikir itu dalam ruang lingkup hanyalah macam bertasbih, bertahmid macam tu. Kita cuba buka dia kepada yang lebih open sebab kita kebanyakan daripada kita bekerja, jadi kita ada masa untuk kita terlalu fokus sangat duduk di sejadah untuk berzikir secara macam tu. Kita boleh buat melalui hati kita, melalui pemikiran kita. Sebab zikir itu sendiri bermaksud menyati Allah. Zikrullah menyati Allah. Jadi bila kita berada di luar, kita tengok kita alam, kita tengok langit, kita ingat penciptaan Allah SWT. Kita tengok binatang yang ada kat sekitar kita, kita ingat itu penciptaan Allah SWT. Jadi hati kita sentiasa ingat dan dekat dengan Allah SWT. Kemudian yang kedua, kita digalakkan juga untuk membaca Al-Quran. Digalakkan untuk baca Al-Quran ini kebanyakan daripada kita cenderung untuk mengejar kepada kuantiti. Memang kita dah set target kita. Aku nak capai, contohlah kata Al-Quran sekali, macam saya sebutkan contoh tadi. Tapi kita kena berhati-hati untuk menjaga kita punya kualiti juga. Bagaimana dengan bacaan kita? Kita kena baca dengan tafsir, menjaga kita punya tajwid kita. Lepas tu kita boleh jual tadarus untuk memastikan ada orang yang periksa bagaimana bacaan kita. Jangan sekadar kita nak kejar sangat di kuantiti itu, kita langgar semua matlaran dalam baca Al-Quran itu. Selain itu juga, membaca bukanlah sepatutnya sekadar membaca saja. Supaya kita nak mendapat ilmu ataupun manfaat yang sebenarnya daripada Al-Quran itu, digalakkan kita membaca terjemahannya. Supaya kita tahu apakah isi kandungan sebenar dari Al-Quran itu. Kepada sesiapa yang macam ada kemahiran ataupun kepakaran dalam bahasa Arab, mungkin dia boleh faham secara direct lah. Tapi kebanyakan daripada kita yang mungkin tak biasa dengan bahasa Arab boleh membaca Al-Quran yang ada terjemahannya, supaya kita dapat memahami apa yang kita baca itu. Dan dia akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada kita, insyaAllah. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga kita dituntut untuk selalu berdoa, selalu bermunajat kepada Allah SWT. Sebab kita ni tidak putus daripada melakukan kesilapan, kita ni tidak putus daripada memerlukan pengharapan kepada Allah SWT. Segala apa yang kita mampu buat di dalam dunia ini, semuanya adalah daripada bantuan daripada Allah. Dan kalau kita minta bagaimana Allah nak memberikan, Allah sendiri bersabda, Allah sendiri berfirman bahawa berdoalah kepadaku, saya akan perkenankan doa. Jadi kita dituntut untuk sentiasa berdoa. Allah SWT memang sukakan hamba-Nya yang sentiasa meminta kepadanya. Jadi kita ni janganlah terlalu macam kadang-kadang kita rasa macam apa yang aku nak doakan. Sebenarnya terlalu banyak perkara yang sebenarnya kita boleh minta. Contohnya kalau dalam keadaan keluarga kita minta keluarga yang bahagia, kita minta dimudahkan urusan dunia dan akhirat, diselamatkan anak beranak semua dan ahli keluarga kita daripada api neraka. So ini kita kena sentiasa teruskan meminta mohon kepada Allah SWT. Kemudian diceritakan juga fadilat ataupun kelebihan untuk kita berdoa ketika berbuka dan bersahur. Jadi di kesempatan semasa kita sebelum berbuka dan juga sebelum kita bersahur tu, kita allocate masa sekejap untuk kita duduk diam sekejap dan bermunajat, ingat pada Allah, doa kepada Allah SWT. Sebab masa tu mustajab kalau kita berdoa, insyaAllah
kalau sampai Allah akan perkenankan doa kita. Kemudian kita juga dituntut untuk mengelakkan isi masa kita dengan perkara-perkara yang lawa lah. Kebiasaannya mungkin kita menghabiskan masa pergi ke bazar pada petangnya. Sebab kita dah tak larat nak buat apa kan, kadang-kadang kita dah tak produktif petang tu. So kita pergi ke bazar untuk menggunakan masa yang lebih lah untuk berada di bazar. Ataupun menonton televisyen. Bukannya tak boleh menonton televisyen, tapi kebanyakannya cerita-cerita tersebut mengandungi unsur yang lawa ataupun mendedahkan kita kepada perkara yang haram, contohnya pembukaan aurat atau semua. Jadi kena berhati-hati dalam perkara ini. Kemudian mengelakkan berbual kosong. Daripada kita berbual kosong, lebih baik kita isi masa tersebut untuk berzikir, beristighfar, ataupun paling kurang pun berkongsi ilmu dan pendapat dengan sahabat-sahabat. InsyaAllah akan diterima oleh Allah sebagai amal ibadat kita di dalam bulan Ramadan. Okay, di penghujung risalah yang telah disediakan ini juga, sebagai hamba ada mengeluarkan beberapa soalan kepada kita lah. Sebagai hamba sejauh mana kita ni meletakkan fokus ataupun tumpuan kita terhadap bulan Ramadan ini yang hanya datang sebulan dalam setahun kan. Kita kena muhasabah oleh diri kita sejauh kat mana tahap yang kita letak pentingnya Ramadan. Adakah kita sekadar dalam ini macam bulan-bulan yang biasa sahaja. So jadi saya menyuruh diri saya juga sahabat-sahabat semua untuk kita sama-sama menghargai peluang yang Allah telah berikan kepada kita berada di bulan Ramadan ini. Kita tengok bukan semua orang pun dapat berada di bulan Ramadan ini. Lihat beberapa kawan sahabat kita yang berada di sebelah kita yang telah pergi menganggap ilahi beberapa minggu sebelum Ramadan kan. Maknanya tak dapat peluang untuk berada di bulan Ramadan ini. Kita telah dipilih oleh Allah SWT sebab Allah nak tengok sejauh mana kita menggunakan nikmat yang telah diberikan. Jadi sebelum saya bunuh diri, saya setakat itu saja untuk hari ini. Dan maaf kalau ada salah tersilap. Kita sama-sama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.